KPM. Penatlah Papa. Jom kita rehat dulu. Jom. Penat ke? Penatlah juga. Apa yang adik rasa lepas jogging ni? Adik rasa pergerakan dada adik semakin laju. Adik tahu tak kenapa? Oh, yang ni adik ingat. Semakin aktif aktiviti yang kita lakukan, semakin tinggi kadar pernafasan. Selain itu, apa lagi yang adik rasa? Jantung pun berdegup lebih laju. Kenapa ya? Degupan jantung sebenarnya adalah berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah? Didik TV KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Abang Chris hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains untuk tahun 5. Jadi, semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, jom kita saksikan profil guru. Itu dia kawan-kawan dan murid-murid. Hari ini kami berpeluang belajar bersama dengan Cikgu Safwan. Hai Cikgu. Hai Chris, apa khabar Chris? Chris khabar baik, Chris sihat. Cikgu sihat? Alhamdulillah baik. Sihat Okey, baiklah. Dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh Cikgu Nur Laila Sabri selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Laila. Okey, baiklah. Saya nak tanya kawan-kawan di rumah, semua dah sedia tak untuk kelas sains kita hari ini? Kalau dah sedia, boleh angkat tangan. Nampak tu cikgu. Semua pun dah sedia. Baik, hari ini cikgu, kita nak belajar apa dah tak sabar ni? Sistem peredaran darah. Silakan cikgu. Okeylah, Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Jadi pada hari ini saya rasa begitu bersemangat sekali bersama-sama dengan hos Abang Chris kita. Dan tajuk yang saya bawakan pada hari ini ialah sistem peredaran darah. Banyaknya darah cikgu. Ya, banyaknya darah. Okey, jadi berdasarkan tajuk kita pada hari ini, agak-agaknya murid-murid yang sedang menonton dan juga Abang Chris dapat tak mengetahui ataupun dah ada pengetahuan sedia ada apakah organ-organ ataupun bahagian-bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ni? Kurang pastilah cikgu. Nak belajar hari ni boleh? Okey, baiklah. Jadi sebenarnya murid-murid dan juga hos, okey, kita ada 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia. Okey. Iaitu, yang pertama kita ada jantung, peparu, darah dan juga salur darah. Okey, Chris, dengarkan. Sistem peredaran darah ada 4 bahagian utama. 4. Jantung, peparu dan darah. Salur darah janganlah dilupa. Jadi kita ada berapa bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia? Ada 4. Ada 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia. Dan seterusnya, mari kita teroka apakah fungsi setiap yang saya nyatakan tadi. Yang pertama, jantung. Okey. Jadi jantung ni fungsi dia ialah satu organ yang digunakan untuk mengepam darah ke peparu dan juga seluruh bahagian tubuh. Dan setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk dan juga dipam keluar daripada jantung. Okey, faham. Jadi jantung ni juga murid-murid,
Okey, kita dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Manakala bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke seluruh bahagian tubuh. Sebab itu dilabelkan sebagai warna merah dan juga warna biru, yang mana bahagian yang warna merah mewakili darah yang mengandungi lebih oksigen dan warna biru mewakili darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Okey, sekarang fungsi peparu. Okey, peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Kemudian ini merupakan salur darah. Salur darah ni kalau kita nak istilahkan dengan mudah, dia ibarat seperti paip lah. Okey. Yang mana ia merupakan tiub laluan untuk darah mengalir. Dan ia akan mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, faham. Kemudian akhir sekali yang keempat, darah lah. Tak lengkap sistem peredaran darah jika tidak ada darah. Jadi fungsi darah ialah untuk mengalir. Okey, darah ni mengalir melalui rangkaian salur darah yang tunjukkan tadi, ke seluruh bahagian tubuh, dan ia mengangkut oksigen, nutrien, air dan juga bahan kumuh. Okey, faham. Boleh faham ya? Boleh faham, cikgu. Saya harapkan murid-murid yang sedang menonton pada hari ini dan juga Chris faham dengan jelas apa yang saya nyatakan, dan kita nak uji sedikit. Ada uji. Boleh ke depan, Chris? Okey. Apa ni? Jadi yang pertama, ingat lagi tak, Chris? 4 bahagian utama sistem peredaran darah manusia. Okey, jantung je. Jantung, peparu, salur darah dan darah. Okey, saya nak uji sikit. Apa fungsi jantung? Jantung yang cuba cari jantung. Yang mana jantung? Yang ni, cikgu. Yang ni jantung. Okey. Jadi apa fungsi jantung? Okey, kalau ikut ni kuning. Cikgu di sini, cikgu. Ya. Fungsi jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Cemerlang. Okey, kemudian apa pula fungsi peparu? Peparu yang ni. Peparu. Okey, yang warna biru pula. Okey. Cikgu, saya tahu. Okey. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Bagus. Seterusnya fungsi salur darah. Yang mana satu salur darah? Salur darah. Mana ya? Ini. Ni salur darah. Pipe dia. Okey. Ini hijau kan? Okey. Okey. Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Ia mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Dan akhir sekali ialah darah. Darah. Yang ni apa kan, cikgu? Fungsi darah, ya. Okey. Fungsi darah ialah untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu. Dah, cikgu? Ya, okey. Bagus, tahniah untuk Chris, dan juga saya pasti bahawa murid-murid yang sedang menonton juga telah memahami apakah 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia dan juga fungsi-fungsinya. Jadi sebagai mewakili murid-murid di rumah dan juga Chris yang berjaya, saya nak hadiahkan ada hadiah. Chris nak apa? Peparu boleh? Boleh, cikgu. Ini peparu yang handsome ni. Okey. Tahniah, Chris. Chris. Okey, baiklah semua. Seronok tak hari ni? Seronok Okey, kita akan berehat sebentar, jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot tahap 2 Didik TV KPM untuk mata pelajaran Sains tahun 5 dengan topik kita Sistem Peredaran Darah Manusia bersama dengan Cikgu Safwan. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang kita nak belajar sekarang, cikgu? Baiklah, seterusnya murid-murid, kita akan meneroka laluan peredaran darah manusia. Okey, apa yang saya pegang sekarang ni ada
peparu, jantung dan juga tubuh manusia. Okey. Kalaulah saya nak minta Chris untuk melakarkan laluan peredaran darah ni, agak-agaknya boleh ke? Sekarang tak boleh cikgu. Belum lagi. Kena masuk kelas dulu. Disebabkan itu saya perlu menerangkan bagaimanakah laluan peredaran darah manusia. Terima kasih cikgu. Okey. Laluan peredaran darah manusia. Okey, baik. Ada salur darah yang mengangkut darah daripada jantung ke bahagian tubuh. Dan ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Kalau kita tengok sini, maksudnya darah akan mengangkut jantung akan ada salur darah yang akan mengangkut darah daripada jantung ke seluruh tubuh, dan juga ada salur darah yang akan mengangkut darah dari tubuh ke jantung. Jadi kalau kita tengok sini murid-murid, warna merah mewakili darah lebih oksigen seperti mana yang dijelaskan tadi, dan warna biru mewakili darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Okey, baik. Untuk langkah yang pertama, apabila kita menarik nafas, kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen akan memasuki peparu dan diserap ke salur darah. Yang pastinya saya rasa murid-murid telah pun mempelajarinya dalam topik pernafasan manusia. Ada kaitan. Ada kaitan. Kemudian yang kedua, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Kemudian yang ketiga, setelah tubuh gunakan oksigen, karbon dioksida pula terhasil dan diserap ke dalam darah. Yang keempat, darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida, dan darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Dan yang kelima, yang terakhir, dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Jadi seperti mana penjelasan saya ni, bermakna sistem peredaran darah manusia ini sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Betul. Faham. Baiklah. Cikgu, saya nak tanya je. Yang tu apa cikgu? Inilah yang kita nak tunjukkan. Inilah model yang saya hasilkan. Bagaimana kita nak simulasikan laluan peredaran darah manusia. Mungkin Chris boleh tengok sini. Boleh cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, apa tu? Apa yang terjadi tu? Nampak tak? Cikgu, darah cikgu. Darah. Yang mana dari peparu, daripada peparu kemudian ke jantung. Jantung akan mengepam darah ke seluruh bahagian tubuh manusia. Nampak Nampak cikgu. Baik. Dan warna merah ini mewakili darah lebih oksigen. Dan kemudian setelah tubuh menggunakan oksigen, maka akan terhasillah karbon dioksida. Yang mana kita tengok daripada tubuh biru akan dihantar ke jantung. Jantung akan mengepam darah lebih karbon dioksida ini ke peparu. Ia akan mengepam ke peparu dan akhirnya akan dihembus keluar sebagai gas karbon dioksida. Nampak tak? Nampak cikgu. Jadi dengan adanya model ini, saya pasti murid-murid akan lebih memahami bagaimana laluan peredaran darah manusia. Dan saya nak uji sikitlah. Chris, mewakili murid-murid yang sedang menonton. Baik cikgu. Bagaimana laluan-laluan ni seperti mana yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama. Yang pertama, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Boleh dekatkan kat situ. Nombor 1. Yang kedua. Yang kedua. Apa pula ni? Saya rasa yang ini cikgu. Darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Bagus. Seterusnya. Kemudian. Yang ni cikgu. Setelah tubuh menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam
salur darah. Ya, bagus. Okey. Yang keempat. Yang keempat pula, yang ni. Okey. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Ya. Dan yang kelima. Yang kelima, dari jantung, darah lebih karbon dioksida ni akan dipam ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Bagus. Terbaik, Chris. Okey. Jadi disebabkan Chris telah berjaya, saya nak hadiahkan satu lagi reward untuk Chris. Ada ganjaran. Okey, ini apa ni? Itu jantung yang kuat. Jantung yang kuat. Tahniah, Chris. Terima kasih. Dan kita ada cikgu. satu lagi. Ada satu lagi? Kita ada satu lagi. Untuk kita lengkapkan persoalan saya pada permulaan segmen ini tadi. Okey, bagaimana untuk melakar laluan peredaran darah manusia ni? Okey. Cikgu ada pen marker tak? Ada. Ni. Dah sedia dah. Satu warna biru, satu warna merah. Okey. Okey, baik. Okey. Ingat. Ni peparu. Saya boleh pegangkan. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Dari peparu kita salur ke jantung. Lepas tu jantung akan pam ke seluruh tubuh badan. Ya. Okey. Dan ini merupakan darah beroksigen. Darah lebih oksigen. Lebih oksigen. Darah lebih oksigen. Okey, selepas tubuh badan dah menggunakan oksigen, darah akan jadi biru pula. Okey. Dan akan disalur ke jantung. Jantung akan pam balik ke peparu untuk dihembus sebagai karbon dioksida. Ya, okey. Jadi tahniah, Chris. Okey. Tapi jangan silap faham ya murid-murid. Darah kita tak warna biru pun. Betul. Tetapi ini adalah gambaran untuk menunjukkan bahawa kita ada dua jenis, iaitu darah lebih oksigen yang dilabelkan sebagai warna merah dan darah lebih karbon dioksida yang dilabelkan sebagai warna biru. Okey, jadi disebabkan kejayaan Chris, saya nak hadiahkan satu lagi. Satu lagi saya nak bagi. Nak bagi apa, cikgu? Bagi darah lah. Bagi darah? Cukup darah ke tak cukup darah? Tak cukup. Tak cukup. Okey, ini dapat lagi sikit boleh. mencukupkan darah pada Chris. Alright, terima kasih cikgu. Baiklah semua seronok tak hari ni? Seronok kan? Okey, kalau seronok jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar, boleh ya cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 Didik TV KPM.
Murid-murid masuk ke kelas tahap 2 bersama saya Abang Chris dan Cikgu Safwan untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu Sains tahun 5 dengan topik Sistem Peredaran Darah. Baiklah Cikgu, saya dah tak sabar. Hari ini kita nak belajar apa seterusnya ni? Untuk seterusnya, kita perlu mengetahui apakah kepentingan sistem peredaran darah manusia. Bagaimana kita nak kaitkan kepentingannya? Kita dah tahu bahagian utama, Betul. kita dah tahu fungsinya, Ya. kita dah tahu bagaimana laluan peredaran darah manusia dan pada kali ini kita nak tahu apakah kepentingan sistem peredaran darah manusia. Okey, baik Cikgu. Okey, baiklah. Jadi darah ni dia mengangkut oksigen ke peparu Okey. dan juga seluruh bahagian tubuh. Okey, darah menyerap nutrien dari usus dan dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Jadi kalau kita tengok kat situ ada perkataan usus, Ya. maka ia tentu sekali ada perkaitan dengan sistem apa? Sistem pemakanan. Sistem pencernaan. Pencernaan. Okey, sistem okey. pencernaan. Okey, baiklah. Seterusnya, darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Jadi bila sebut oksigen, karbon dioksida, tentu sekali ia berkaitan dengan sistem Pernafasan. Okey. Jadi, seterusnya, darah mengangkut bahan kumuh. Bila ada perkataan bahan kumuh, tentu sekali perkaitannya dengan sistem perkumuhan. Dari organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Jadi ada banyak kaitan sistem peredaran darah Betul, dengan sistem-sistem yang lain. Betul. Okey. Sistem pernafasan ada, ada kaitan dengan sistem pencernaan, Ya. ada kaitan dengan sistem perkumuhan Ya, juga kan betul. Cikgu? Okey, faham. Jadi setiap perkataan yang disebutkan itu sebenarnya ada poin-poin yang penting. Jadi kita nak rumuskan. Baik. Okey, dua kepentingan sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, ia dapat mengangkut oksigen, nutrien, air ke bahagian tubuh. Ke bahagian tubuh. Okey, dan yang kedua, kepentingan sistem peredaran darah manusia ialah ia dapat mengangkut karbon dioksida dan juga bahan kumuh lain untuk disingkirkan daripada tubuh. Okey, faham. Kalau sebelum ini murid pernah belajar topik perkumuhan, Ya. dua hasil ataupun bahan kumuh daripada semasa kita bernafas ialah karbon dioksida dan juga wap air. Wap air. Itu adalah perkaitannya lah. Okey. Baiklah. Baik Cikgu. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini Cikgu. Tapi sebelum itu saya ada satu soalan kebat untuk Chris ada dan apa, juga Cikgu? murid-murid yang sedang menonton. Okey. Ada apa Cikgu? Okey. Jika ada tak terdapat gangguan kepada sistem-sistem yang lain sekiranya sistem peredaran darah manusia ini terganggu kesannya? Ada Cikgu? Ada. Saya rasa sebab ada kaitan dengan sistem pernafasan. Ya. Jadi saya rasa sistem pernafasan pun akan terjejas. Ya, Betul tak, jika Cikgu? ada gangguan dari aspek sistem peredaran darah manusia, maka akan berlaku juga gangguan dalam sistem pernafasan manusia. Okey, Chris, teruskan. Okey, baiklah Cikgu. Yang tadi kita nak kata Cikgu, nampaknya kita dah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin Cikgu boleh kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini. Jadi topik pada hari ini, saya pasti murid-murid dapat mengetahui 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia dan juga fungsinya. Yang penting yang kedua, bagaimana laluan peredaran darah manusia, dan yang ketiga, murid-murid dapat mengetahui apakah kepentingan sistem peredaran darah manusia. Baiklah, terima kasih Cikgu. Dan bagaimanakah prestasi keseluruhan Chris untuk kelas kita hari ini, Cikgu? Prestasi keseluruhan Chris pada hari ini sangat-sangat cemerlang. Jadi saya berbesar hati sebab cemerlang tu saya nak bagi dua. Bagi dua? Saya nak bagi dua. Saya nak bagi satu lagi darah sebab Chris kata Chris tak cukup darah. Dan juga Okey. saya berikan
satu lagi peparu. Dan terima tinggallah kasih. satu ni untuk saya. Okey. Yang tu cikgu simpan. Ini saya punya. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, saya juga nak tanyakan macam mana kita nak dapatkan bahan tambahan untuk kelas kita hari ini, cikgu? Okey, jika murid-murid ingin mendapatkan bahan tambahan untuk mengukuhkan lagi pengetahuan murid, maka murid-murid boleh melayari Pelantar D5 KPM. Itu dia. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Safwan untuk satu kelas yang sungguh seronok hari ini dan juga kepada Cikgu Nur Laila Sabri selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Dengan itu, kita ucapkan selamat tinggal. Bye semua. Jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Tapi sebelum tu kan cikgu, saya nak nyanyi lagu sistem peredaran darah, boleh tak cikgu? Boleh, kita akan nyanyi sama-sama. Okey, jom cikgu. Macam mana ni? Okey, semua jom kita nyanyi lagu sistem peredaran darah bersama-sama ya. Alright. Sistem peredaran darah ada 4 bahagian utama. Bahagian utama Jantung, paru dan darah. Salur darah janganlah dilupa. Jantung pam darah itu ke tubuh dan peparu berdegup sungguh laju. Peparu tempat pertukaran gas isi. Oksigen masuk, karbon dioksida pergi. Darah mengangkut oksigen, nutrien air. Bahanku karbon dioksida disingkir.